Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Antum semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, silakan duduk. Terima kasih muallim. Okey, kamu dah tingkatan 5. Hari ini adalah tajuk yang terbaru untuk kita belajar. Jadi untuk induksi, untuk mengetahui antum apa pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, saya akan tunjukkan ayat Al-Quran kepada antum. Dan boleh tak anda nak minta salah seorang daripada kamu tolong baca. Okey, siapa yang lahir pada bulan 5? Angkat tangan. Okey Hafiz, bulan 5. Hafiz tolong baca. Okey, boleh tak baca kat muallim bagi semua dengar? Boleh. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajrin. Tak mana boleh nak berhenti, tak mana boleh ni, panjang sangat ni. Okey, untuk pengetahuan tu, kalau kita tengok dalam surah ni adalah surah apa? Surah Al-Baqarah. Kalau kamu tengok berapa ayat surah ni? Satu ayat. Dalam surah ni dicerita tentang hutang. Dan surah ni lah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Dan kalau kamu tengok Hafiz baca tadi, apa yang kamu perasan yang kurang ada pada di sini? Okey, dia berhenti. Okey, berhenti. Berhenti ni maksudnya apa? Kita akan belajar berkaitan dengan waqaf. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan waqaf, macam mana, apa itu waqaf dan juga jenis-jenis waqaf. Okey, terima kasih kepada Hafiz. Tepukan tangan untuk Hafiz. Hebat Hafiz. Okey. Seterusnya kita tengok hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Quran dan Sunnah, iaitu dalam bab tajwid. Okey. Objektif pelajaran untuk hari ini iaitu untuk menyatakan maksud waqaf dengan betul dan mengenal pasti jenis-jenis waqaf. Okey, kita hanya faham waqaf itu adalah berhenti. Tetapi dalam pembacaan Al-Quran, kita mesti tahu macam mana nak berhenti, bagaimana hendak nak berhenti, kat mana kita nak berhenti, dan dalam keadaan macam mana kita nak berhenti. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, tengok di sini iaitu pengertian waqaf. Okey, siapa boleh dia untuk baca dekat ana hari ini? Okey. Farah, boleh tolong baca? Pengertian waqaf dari segi bahasa, menahan atau berhenti. Dari segi istilah, menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara seketika bagi mengambil nafas dengan niat untuk menyambung bacaan semula. Okey, terima kasih kepada Farah. Okey, bagi tepukan untuk Farah. Bagus. Bacaan yang lancar. Okey, kalau kita tengok dari sudut bahasa, Farah kata tadi adalah menahan atau berhenti, dan itu adalah waqaf, kan? Dari sudut istilah bahasa, iaitu menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara seketika bagi mengambil nafas dengan niat untuk menyambung bacaan semula. Contoh, kalau kita tengok di dalam sembahyang, imam akan baca surah Fatihah. Dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dinamakan dengan waqaf. Okey, seterusnya kita tengok apa dikatakan dengan jenis-jenis waqaf. Okey, di dalam Al-Quran ini sahaja yang terdapat jenis-jenis waqaf, iaitu yang pertama. Apa dia yang pertama, Syazwan? Waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari. Yang kedua, Fasya Sandar. Yang kedua, waqaf ikhtibari. Yang ketiga, Baby Shima. Waqaf ikhtirabi. Yang keempat, Zainazin.
Waqaf intizari. Okey, bagus. Bukan tu anda semua. Bagus. Okey, jadi inilah jenis-jenis waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tak ada lagi jenis-jenis yang lain selain daripada 4, iaitu ikhtiyari, iktibari, ittirari dan juga intizari. Inilah yang terjelas yang ada di dalam Al-Quran. Seterusnya, waqaf ikhtiyari. Apa yang dimaksudkan dengan waqaf ikhtiyari? Afika, boleh tolong baca? Boleh ke depan, tak ada masalah. Sekolah sebutkan Boleh membaca. baca tanpa sebarang sebab. Okey, waqaf ikhtiyari dilakukan oleh pembaca tanpa sebarang sebab, dalam kurungan iaitu pilihan pembaca. Okey, pilihan pembaca. Contoh dia bagi situ, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikut Malim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kat mana dia waqaf? Rahim. Dekat mana dia waqaf? Hujung. Masa sadar. Kat mana dia waqaf? Dekat tempat rukun. Pak berhenti dulu. Okey, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, bagus, tepat sekali. Bagi tu bukan untuk pada sadar. Okey. Ini adalah ikhtiyari yang di mana pembaca dia boleh buat pilihan sama ada dia nak sambung ataupun kita baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Kita baca dengar kan? Tapi pilihan pembaca dia boleh memilih untuk berhenti. Itu atas pilihannya. Okey? Seterusnya kita tengok ikhtibari. Ikhtibari. Hafiz Syuib, sila baca. Kecil sangat ni Walin. Abun. Abun. Depan sikit. Dilakukan oleh pembaca bertujuan untuk menerangkan atau mengajar kepada orang lain atau menjawab persoalan. Okey, terima kasih kepada Hafiz Syuib. Okey, bagi tepukan untuk Hafiz Syuib. Okey, waqaf ikhtibari iaitu dilakukan oleh pembaca bertujuan untuk menerangkan atau mengajar kepada orang lain atau menjawab persoalan. Okey, sebelum kita tengok contoh, boleh dah antum semua bagi satu contoh bila akan berlaku waqaf ikhtibari, di mana kat mana akan berlaku, selalunya biasa akan berlaku waqaf ikhtibari. Waktu bila? Suasana yang macam mana? Ayat panjang. Ya, bagus. ayyuhallazina- Pasal sandang okey lagi. Kat mana lagi? Kat mana lagi akan berlaku waqaf ikhtibari? Dalam mengajar, okey lagi. Ya, Tengok ada pertandingan apa-apa, musabaqah Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran dan diminta untuk sambung. Ataupun kita mengajar anak kita, adik baca adik, ya ayyuhallazina amanu. Adik sambung. Itu dipanggil waqaf ikhtibari. Kan? Waqaf ikhtibari. Okey, contoh dia bagi macam ni, ya ayyuhallazina amanu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Okey, sila sambung. Itu contoh waqaf ikhtibari. Ataupun kita bagi tahu kepada anda murid kita, okey, sila ikut muallimah, ulang balik. Itu waqaf ikhtibari. Waqaf sekadar untuk bertujuan mengajar ataupun pertandingan ataupun persoalan ataupun musabaqah, apa saja yang menunjukkan kepada ujian, maka dia termasuk dalam waqaf ikhtibari. Okey, seterusnya kita tengok waqaf ittirari. Okey, waqaf ittirari. Okey, sebut waqaf. Sekali lagi waqaf. Waqaf. Okey, Zain Azim boleh tolong baca? Dilakukan kerana terpaksa seperti pembaca kehabisan nafas, terbatuk, terbersin dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Zain Azim. Tolong baca. Okey, waqaf ittirari selalunya kebiasaannya yang kita alami dalam ketika membaca. Okey, dilakukan kerana terpaksa pembaca
disebabkan pembaca kehabisan nafas. Panjang, nafas dia pendek. Nafas sangat pendek dan juga terbatuk ataupun terbersin ataupun menangis ataupun ada ketawa tak ada kan? Tak ada. Okey, ataupun menangis, okey, maka boleh waqaf ittirari. Dia berhenti disebabkan batuk, bersin, menangis ataupun sebagainya. Okey, itu sebab-sebab yang kita tak boleh nak menghalang. Dan kita baca tiba-tiba bersin, memang kena waqaf. Memang kena waqaf. Itulah yang dikatakan dengan waqaf ittirari. Okey. Terakhir sekali iaitu waqaf al-intizari. Okey, waqaf okey, sekali lagi waqaf Al-intizari. okey, waqaf al-intizari. Boleh tolong baca? Pasal sana. Pembaca berhenti seketika kerana beralih kepada qiraat yang lain daripada qiraat yang dibaca. Okey. Ini berlaku pada pembacaan banyak imam, iaitu bacaan yang berbeza pendapat, iaitu lahjah qiraat yang diterima oleh para qurra kita. Okey, waqaf al-intizari iaitu pembaca berhenti seketika kerana beralih kepada qiraat yang lain daripada qiraat yang dibaca. Okay. Contoh dibagi di sini di dalam riwayat kebiasaan kita baca iaitu Asim. Okey, kita baca macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Okey, sekali lagi ikut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. Okey, pasal apa di sini boleh berhenti disebabkan ada lahjah qiraat, perbezaan bacaan qiraat. Di mana pada perkataan yu'minu. Yu'minu diibdal. Ibdal ni apa? Ditukar hamzah kepada sukun menjadi hukum mat, maka bacaan bagi yu'minu dia bertukar menjadi yuminu. Yuminu. Okey, yuminu. Contoh, dalam contoh yang lain dalam surah Al-Fatihah. Okey, dalam surah Al-Fatihah yang di mana ada satu riwayat dia membaca, dia menghazafkan mim pada alif, mim pada ayat maliki yaumiddin. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Okey, maka dia kena ulang. Dia kena ulang balik, dia kena berhenti dan dia kena ulang balik dengan qiraat yang lain. Okey? Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, hingga akhir ayat. Okey, yang ni pun dia kena ulang ayat dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka dia kena ulang alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itulah yang dinamakan dengan waqaf al-intizari. Dia berhenti seketika kerana beralih kepada qiraat yang lain, kepada qiraat yang dibaca. Sebab itu kalau kita tengok para imam, para qurra, kalau dia membaca qiraat, dia akan baca segala qiraat yang ada, warash, riwayat yang banyak-banyak, Asim dan sebagainya. Okey, inilah yang dikatakan waqaf al-intizari. Okey, tamat. Untuk yang ini faham ke tidak? Faham. Alhamdulillah. Okey, bagi tepukan. Okey, Ana nak buat satu game untuk antum. Ana nak buat satu game. Boleh tak? Ana minta ke depan. Ana minta ke depan. Siapa volunteer nak ke depan? Okey, Kak Syazila. Kak Syazila silakan ke depan. Kak Syazila silakan ke depan. Silakan. Okey. Okey, lekat. Syazila ke depan. Kita nak main mainan apa? Okey, boleh datang depan. Okey, Amanda datang depan. Baby Shimo datang depan. Silakan. Tetap. Okey. Umi Aida datang depan. Sada datang depan. Okey. Kita nak main apa? Hati semua. Cuy, yang ini. Dia nak hati.
Satu lagi. Okey. Sehingga. Tasenggo. Okey. Nampak tak di depan ni? Tadi kan Tak keempat-empat ni adalah apa? Wakaf. Jenis-jenis wakaf. Okey, keempat-empat ni adalah jenis-jenis wakaf. Jadi anda nak tengok antum boleh ingat ke tidak? Al-ittirani ni apa? Al-intizami ni apa? Al-ikhtiyari ni apa? Dan juga al-ikhtibari ni apa? Okey. Boleh Hafiz Suid datang depan? Okey, anda akan bagi soalan dan Hafiz Suid akan touch di mana jawapan dia. Okey, berhenti disebabkan qiraat. Ada wajah qiraat. Touch je. Qiraat, okey, bagi tepukan Hafiz dia. Kawan kalau touch je. Okey, berhenti disebabkan menguji seseorang. Okey, berhenti disebabkan ada batuk, menangis ataupun ketawa. Okey, pasal salah. Touch je. Okey, berhenti disebabkan pilihan. Tak sila, kan? Disebabkan pilihan. Okey, berhenti disebabkan pilihan. Okey, pandai. Okey, bagi bukan semua. Sebagai pengukuhan, anda nak bagi kepada antum sikit saja, bagi masa kepada antum. Okey, ada 4 kumpulan. Okey, ini satu kumpulan. Antum boleh isikan. Itu satu kumpulan. Okey, antum isi tempat kosong pada ruangan jawapan tersebut. Okey, isi tempat kosong. Bagi bukan kumpulan ini. Bulan tadi siap dah? Baby Shima siap dah? Okey. Bulan ni siap belum? Siap dah? Zain. Okey. Anwar Zain siap lagi? Okey, bagus. Okey, boleh tanda. Okey, bagus semua. Dah bagi jawapan yang tepat. Okey, kita dapat pelajaran hari ini iaitu jenis-jenis jenis-jenis wakaf. Okey, boleh duduk. Okey. Daripada kesimpulan kelas kita hari ini, boleh tak anda minta volunteer seorang untuk memberi kesimpulan apa yang kita dapat pada hari ini? Kan volunteer? Okey, Hayati. Okey, Wak Lim, bila kita belajar jenis-jenis wakaf ni, baru kita tahu betapa pentingnya kita kenal wakaf supaya kita boleh baca Al-Quran dengan baik. Okey. Selain daripada tu, kalau kita tengok, bila kita tengok Syarif yang baca, baru kita kadang-kadang kita macam kita tanya-tanya, kenapa ada berhentinya dekat bacaan-bacaan tertentu. Rupanya ada kita tertanya juga kenapa ada bacaan qiraat. Rupanya di situlah ada sebab-sebab tertentu iaitu wakaf-wakaf ni. Okey, bagus. Terima kasih kepada Hayati. Tepukan kepada Hayati. Okey, terima kasih kepada semua. Jadi kita sambung kelas kita dengan takbir pada insya-Allah. Jadi itu saja kelas kita hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kiaman.